adab dengan tajuk Alam Ceria Hidup Sejahtera. Pertamanya, mari kita perhatikan spanduk ini, iaitu Minggu Sayangi Alam Sekitar. Mari kita sama-sama membaca dialog ini. Sebagai Muslim, kita bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar kita. Oleh itu, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan air, udara dan sumber-sumber alam di persekitaran kita ini. Jadi nilainya kita kena menghargai nikmat alam sekitar. Seterusnya, anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Pengertian memelihara alam sekitar iaitu menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Memelihara alam sekitar ialah merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Jadi di sini ada perbezaan memelihara dengan memulihara. Memelihara iaitu menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Memulihara pula iaitu merawat dan memulihkan alam sekitar agar ia sentiasa baik. Jadi anak-anak, apakah pula dalil yang menyuruh agar kita menjaga dan memelihara alam sekitar ini? Iaitu wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sekali lagi, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-77. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi apakah pula hukum menjaga dan memelihara alam sekitar? Hukumnya ialah wajib. Memelihara dan memulihara alam sekitar adalah wajib. Sekiranya kita tidak menjaga, kita tidak memelihara dan memulihara alam sekitar, maka kita dikira berdosa dan melakukan derhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, info untuk anak-anak mengetahui lebih lanjut lagi yang dimaksudkan dengan alam sekitar ialah keadaan alam sekeliling, merangkumi setiap sumber bumi seperti sungai, laut, hutan, udara dan lain-lain. Seterusnya, mari kita sama-sama fahami dan kita fikirkan. Mari bersama-sama menjaga alam sekitar kita. Mari kita sama-sama membaca dialog antara murid-murid ini. Kawan-kawan, boleh kongsikan adab memelihara dan memelihara alam sekitar kita? Untuk memelihara udara, kita hendaklah memperbanyak aktiviti penanaman semula. Yang kedua, tidak melakukan
pembakaran terbuka. Pemeliharaan air pula dapat dilakukan dengan menggunakan air dengan berjimat cermat untuk mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat. Yang kedua, tidak membuang sampah dan sisa buangan di saliran air, longkang, sungai ataupun laut. Selain itu, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan, membuang sampah di tempat yang betul, mempunyai kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kita. Baiklah anak-anak, apakah pula kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak, iaitu yang menepati ajaran agama Islam? Dari sudut individu, yang pertama, kita akan mendapat keberkatan hidup, iaitu hidup kita akan memperolehi kebaikan yang banyak, pahala serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menikmati suasana kehidupan yang sihat. Yang ketiga, menyemai rasa syukur dengan nikmat alam sekitar. Yang keempat, memupuk perasaan tanggungjawab terhadap kurniaan alam sekitar. Manakala kepentingan dari sudut masyarakat pula dapat terus menikmati sumber alam, menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerjasama, hidup selesa dalam persekitaran yang bersih. Yang keempat, terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada kekotoran dan pencemaran. Manakala dari sudut negara pula, menjaga imej Islam dan negara yang mementingkan kebersihan. Yang kedua, menjaga keindahan alam semula jadi negara. Seterusnya, dialog tadi ada lagi, sekiranya alam menjadi tercemar, kotor dan tidak selesa, kita boleh memeliharanya dengan bergotong royong membersihkan kawasan. Yang kedua, mengitar semula bahan terpakai untuk mengurangkan penggunaan sumber alam. Anak-anak, seterusnya, mari kita sama-sama mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara alam sekitar. Yang pertama, sentiasa bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kebersihan. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Yang ketiga, tidak merosakkan alam tanpa tujuan, iaitu ketika mengutuskan tentera, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka daripada merosakkan pokok buah-buahan
dan haiwan ternakan pihak musuh. Yang keempat, memelihara dan memelihara sumber alam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa antara perkara yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala termasuklah membuang air besar di tempat sumber air, di tempat laluan awam dan tempat berteduh. Sebagai info, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber alam untuk kemudahan kita, jadi kita bertanggungjawab untuk memeliharanya. Jadi anak-anak, Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami apa yang sama-sama kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.